Kembali. Topik perbincangan kita pada malam ni ialah berkenaan dengan cukai. Okey. So kenapa aku nak cerita pasal cukai? Sebab um, musim cukai telah bermula dan Mac 2024 sampai 15 Mei 2024. So ini adalah untuk cukai individu. So dia ada cukai bisnes dan dia juga ada cukai individu. Tapi hari ni aku tengok korang pasal cukai individu sebab aku tak ada bisnes. So aku pun tak tahu macam mana dan tak pernah ada pengalaman lah untuk submit cukai untuk bisnes. Tapi sebelum itu, aku rasa aku nak cerita lah dengan korang. Satu cerita daripada aku sekolah menengah. So cerita sekolah menengah ni, setiap kali perhimpunan dan dia mengambil 30 minit dengan keadaan panas ya, guru besar kita orang selalu cerita pasal cukai. Selalu katakan jangan bazirkan duit membayar cukai. Jangan bazirkan duit membayar cukai. Waktu tu aku cakap apa bodoh lah guru besar ni. Orang pandai-pandai kau cerita pasal cukai. Kau cerita pasal apa? Waktu tu kita sekolah menengah kan pun tak merasa mengalirnya duit kita keluar. Dan aku pun nak bawa lah. Dan bila kita start bekerja, aku start bekerja, aku pun rasa yang kenapa perlu bayar cukai kan? Sebab kita pun start bekerja mana ada kena cukai. Sebab belum lepas lagi dia punya garis tu. Tapi senior aku, Cina, Mr. T kalau tengok, shout out to you. Dia yang start memperkenalkan kepada aku betapa pentingnya kau buat EA ataupun kau buat claim income tax ni. Sebab dia kata gaji kita akan always naik daripada tahun ke tahun dan pada masa satu hari mesti kita akan kena bayar cukai. Jadi sebab tu aku pun start lah daripada first year, second year sampai sekarang aku tak pernah tak tak buat lah EA tax form ni. Jadi itu cerita dia. Dan sebenarnya cukai yang digunakan yang dipungut oleh LHDN, cukai ini akan digunakan untuk kita kita baliklah. Contoh kalau aku pergi hospital kerajaan bayar RM1 kan. Kau pun kata, kadang-kadang dulu waktu bayar RM1 tu kita kata boleh ke untung kerajaan kan? Mana dapat duit? Sebenarnya semua ni ditanggung oleh pembayar cukai. Itu mungkin anda, mungkin saya. Dan bila dah umur dah 7-8 tahun kerja, aku dapat tahu orang yang sama kerja dengan aku tak pernah pun buat tax refund ni. Tak pernah buat prosedur untuk cek, untuk simpan resi, dia orang bypass je. Whatever duit yang kerajaan ambil, ambil lah. Oh, ni memang orang kaya lah kan. Tapi bagi aku, kita kalau kita berhak dapat balik kita punya duit, claim lah. Sebab kerajaan pun setiap tahun dia akan ada lah bagi benda special yang ada cara untuk kita return balik semua duit yang kita dah bagi kat diorang. Sebab diorang dan benda ni diorang akan share waktu bajet. So macam contoh untuk 2024 ni, diorang dah announce untuk bagi 2024 lah. So dia dah announce on end of 2023. Untuk apa yang boleh claim untuk 2024 dan seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, aku akan start dengan tips-tips untuk pemula. So dah 4 minit ni kan. So first benda pertama yang aku nak bagi tips untuk korang yang pemula ni, yang first time, yang tak tahu nak buat apa. Okay, jom kita buat. Tapi sebelum tu layan intro dulu. Okey, jadi untuk pemula, benda pertama yang kena tahu mestilah zaman sekarang online, mestilah tahu website apa yang kita nak gunakan. Jadi website yang untuk claim ialah mytax.hasil.gov.my. Saya ulang, mytax.hasil.gov.my. Jadi untuk yang pernah ada, so masukkan je lah detail lah, dia ada IC, pasport, tentera dan polis. Dan untuk yang pertama kali, kena pergi e-daftar. Tapi sekarang sebab dah malam kan. So yang ini aku pun dah tak ingat cara macam nak e-daftar ni. Tapi jangan risau, kalau susah sangat, pergi je dekat mana-mana cawangan LHDN. Sebab cawangan LHDN boleh kata ada di banyak tempat. Pergi dan tanya dekat kaunter macam mana saya nak daftar untuk saya dapatkan akaun saya untuk pertama kali.
Sebenarnya saya pula, aku akan letak juga nice guidance daripada Brother Izmir untuk more detail lah, sebab aku tak boleh nak cover all the detail daripada satu step sampai step 9. So kalau kau tengok dekat link show note YouTube aku ni, aku akan letak juga post Izmir untuk guide untuk pemula. Cuma aku nak start dengan ini, website ni, mytext.hasil.gov.my, dan dia satu website yang nice, dan dekat situ dia cakap anda adalah wira negara. Bila dah berjaya masuk ke dalam mytext.hasil.gov.my, so dekat situ dia akan pamerkan a very nice dashboard yang sangat bagi kau suka dia punya layout susunan tu. Dan kau akan nampak status bayaran cukai anda. So dia adalah cukai yang engkau telah bayar untuk the past 3 years. So aku pun saja nak beritahu korang yang aku pembayar cukai juga dengan bangga dan riak, hebat dan dahsyatnya ayat itu kan, yang aku ada bayar cukai. So sekarang untuk 2023 kosong lagi lah sebab belum buat kan. Dan dia pun akan tunjuk juga kau pernah kena audit ke tak. So kalau kat sini aku tengok 2017 aku punya sudah settle. And then dia pun ada the show lah some info yang untuk 2023 borang BE belum dihantar. Okay. Dan again another thing is anda untuk aku tak ada sekatan lah sebab semua clear, right? So ini adalah dashboard bila kau berjaya masuk kepada website hasil.gov tadi. Okay, itu sahaja nak tunjuk. Okay, now kita move kepada tips-tips pemula yang aku nak share dengan korang. Oh, alah, lupa nak cerita dengan korang. Sebelum kita masuk kepada tips, aku nak cerita dulu sebenarnya bila masa kau kena cukai kan? List tu pun kadang-kadang ya, is quite complicated cara nak baca, tapi aku boleh show dengan korang cara dia, okay? Ini adalah okay? So, ini dia kira sepanjang tahun daripada Januari sampai Disember. So, katalah gaji kau selama ni untuk Januari, kau baru nak mula kerja 2,000, so tak kena cukai. Tapi makin lama, kau punya income makin datang. So, the moment kau cecah 5,000, kau nampak yang kolom B tu 5,000, kau akan nampak kau dah kena start dia cukai sampai RM150. So maksudnya untuk bila kau punya income sampai ke 20,000, kau kena RM150. So lepas tu makin lama kau kerja, makin banyak kena cukai. So sampailah, aku doakan kita semua akan sampai ke kategori J, iaitu untuk setahun tu kita boleh dapat RM2 juta masuk ke akaun kita. Bila kita gaji tu mungkin kita CEO dan gaji kita untuk tahun 2023 RM2 juta. Aku doakanlah semoga yang mendengar channel aku ni dimurahkan rezeki, dapat pangkat, dapat gaji besar, dan bolehlah dapat duit besar, dan bolehlah juga menyumbang banyak kepada negara. So itulah kenapa kepentingan yang kita kena tahu macam mana cara nak claim balik teks-teks yang kita kena. Okay, so ini adalah jadual kala dia. So benda ni pun kita, so dan dia ikut tahun, jadi ini adalah latest punya 2023. Okay, so then ini slide terakhir sebelum aku move kepada tips, iaitu untuk tax relief 2023. Dan dekat sini dia ada macam-macam info, ada pelbagai cara untuk kau claim, dan aku pun tapi dia memang sebab dia pelbagai senario dan keadaan yang kau boleh claim, dan bacalah. Okay, dekat situ ada detail, cuma aku akan sentuh sikit-sikit di bahagian tips nanti. So itu pun yang common lah, yang selalu orang boleh pakai, sebab ada benda tu very specific untuk tahun tu. Kalau yang aku ingat untuk tahun 2022, kalau kau pergi melancong, kau boleh claim RM1,000. Tapi untuk 2023 benda tu dah tak ada. So benda yang dah tak ada,
Memang tak ada. Jangan tanya mana boleh tak claim lagi. Kalau dah tak ada dekat sini, means dia tak ada. So ini pun in official website of LHDN ada benda ni. Jadi boleh baca detail, tapi itu aku akan sentuh di bahagian lepas ni. Okey, kita masuk tips pertama. Yang nombor satu, yang paling penting di dalam tax season ialah simpan. Simpan, simpan dan simpan. Kena simpan semua resit perbelanjaan. Jadi aku pun letak brother Anas Banas, boleh follow. Dia tak tahu, aku lupa komen kat mana, tapi boleh follow. So dekat ini Anas Banas telah summarizekan dengan cantik apa contoh-contoh bil untuk 2023. Dekat sini dia letak 7. Dia letak bil Unify yang memang kita pakai, bil internet, tapi mesti atas nama kita. Boleh bil Unify tapi isteri punya nama. Ataupun bil Unify atas bayar untuk mak dan ayah sebab duduk dekat mak ayah. Nama tu mesti nama kita. Itu yang penting. Tak boleh nama orang lain. Nama kita. Okey? Dan ada benda-benda abang Sado yang bayar gym. Gym pun mahal juga. Betul? So kalau kita return back sebentar ke kat sini, dia boleh letak dekat bahagian lifestyle. Boleh claim sampai RM2,500. Lifestyle RM2,500 pergi gym. Sama juga beli barang sukan. Dan untuk aku 2023 aku dah beli laptop baru. Aku memang tunggu sampai 1 Januari 2023 aku beli. Sebab laptop lama memang dah mahal, aku memang dah geram. Tapi aku terpaksa menunggu sampai 1 Januari 2023 sebab aku nak claim untuk cukai tax. Sebab kita kena plan. Sebab senang, bukan dia tiap hari nak beli handphone kan, atau beli laptop. Benda mahal. Okey, zakat aku akan sentuh lagi di bahagian hujung sebab itu pun bagi aku satu tip yang sangat berguna, tapi zakat kita bincang kejap lagi. Dan mana yang sambung belajar untuk master dan PhD, kita bayar duit you, kena simpan di situ, penting. Jangan buang. Dan juga mana yang medical bill yang ada serious disease atau buat vaksin, semua boleh. Okay, so tips pertama ialah simpan. Dan dalam Anas Banas ada mention receipt kena simpan elok-elok sampai 2030. Kenapa 2030? Sebab LHDN ada satu clause yang dia boleh semak balik in any tahun dalam 7 tahun. Contoh, sekarang 2023 kan? Okey, nanti kita boleh sampai ke 2028. Tiba-tiba LHDN kata, aku nak buat cukai taksiran kepada 2023. Mensasar kita. Mana nak cari? Kita tak boleh simpan. Simpan pun mungkin. So, tips kedua. Tips kedua yang penting ialah salin. So, kita kena salin resit tadi, kita simpan. Kita simpan dah bagus dah. Tapi, kita kena also copy, salin. So, sekarang kalau pergi dekat Shopee, dia ada satu mesin yang kau boleh scan receipt masuk ke dalam PDF ataupun mana yang ada printer 3-in-1 tu boleh juga terus scan. Sebab aku nak tunjuk. Okay. Ini file aku yang dah gunakan untuk semua receipt dalam ni. So, kita ambil satu contoh. Sebentar. Okay. So, ini receipt tahun 2017. So, kalau korang nampak, nampak tak? Okay. Jauh sikit lah. So, kalau korang nampak receipt tahun 2017 ni dah tinggal putih Word dah tak ada. Boleh 4 tahun ni. Nak claim apa kan? Kalau kena audit 2017, Alhamdulillah aku dah lepas. Kalau dia minta receipt, habis. Sebab dah tak nampak. Walaupun kita dah buat dalam bentuk format cantik macam ni kan, tapi dia pudar. Jadi tu yang kena scan lah. Okey, itu yang kedua. Tips yang ketiga kena susun. So, ini yang benda yang aku share dengan korang. Semua benda, resit-resit yang kita ni, kita
satu file. Yang aku selalu buat, kita susun dan kita divide by years. Contoh ni 2023, so kenalah ada satu partition 2023 supaya senang nak semak. Tapi in the end, semua receipt kena disimpan dengan baik, rapi. So the moment pegawai datang, sebab kita tak tahu tahun bila. Sebab ingat puasa tu 7 tahun. So 7 tahun adalah satu tempoh yang sangat lama. So benda ni, ini adalah memang ini, orang rumah aku pun tahulah, ini adalah file LSDN aku. Ni, nampak cantik kan? Aku pun dah sediakan satu. Dan yang terakhir, untuk yang Muslim, aku sangat sarankan yang ini. Itu sumbang. Sumbang zakat, suci harta, suci jiwa. Kadang-kadang kita marah kan, okey, buat apa aku nak bayar cukai? Kan? Buat apa nak bayar cukai? Aku nak membantu saudara agama aku Islam. So, cara yang terbaik ialah zakat. Dan zakat tak ada limit. So, apa sahaja yang kau bayar untuk zakat, tak kisah zakat fitrah, zakat harta, so itu semua boleh claim balik kepada LSDN. LSDN pun boleh. LSDN memang whatever amount yang kau bagi dekat zakat, amount tu boleh isi dekat LSDN. Jadi banyakkanlah sumbang zakat, pahala dapat, harta pun jadi suci. So aku memang sangat sarankan, sebab Indian duit yang kita bagi tu adalah duit yang kita nak bertujuan membantu orang. Kalau cukai, dia boleh gunakan sebagai hospital sebagai contoh, dan zakat adalah boleh membantu kepada orang-orang yang memerlukan, asnaf-asnaf, fakir miskin. Jadi sumbangkanlah zakat. So itu adalah 4 tips yang aku share. Kita buat balik. Nombor 1, simple. Nombor 2, salin. Nombor 3, susun. Dan untuk yang Muslim ada yang keempat, sumbang kepada zakat. Jadi, aku pun bukanlah seorang pakar dalam cukai, tapi ia adalah satu tips yang aku nak beri kepada anda yang baru nak mula bayar cukai, dan aku pun rasa rugi kalau kita tak belajar cara nak claim balik refund income tax kita, ataupun cara-cara yang kita kena tahu kenapa aku dicukai. Itu adalah satu input yang bagi aku sangat berguna. Dan more detail, boleh pergi ke mana-mana pegawai yang bertugas di LSDN. So aku pun ada baju pun pakai baju hasil Negeri Sembilan. Orang rumah aku pun adalah pegawai LSDN, adik aku pun pegawai LSDN. So boleh kata adik-beradik punya bisnes lah kot. So, dan itu sajalah untuk malam ni. So jangan lupa buat balik, jangan lupa yang deadline tu adalah 15 Mei. Tapi buat awal, dapat refund awal. So mungkin refund tu boleh digunakan waktu nak raya nanti. Itu saja daripada aku. Drake.